بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-17. Satu lagi cabang ilmu yang berkaitan rapat dengan kata kerja atau fi'il yang patutlah kita tahu adalah kata nama yang terbit daripadanya. Antaranya adalah yang penting adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar dan juga isim alat, makan dan zaman. Mari kita lihat apakah isim-isim ini. Kita lihat percambahan kata kerja kepada kata nama. Percambahan kata kerja kepada beberapa kata nama ini mempunyai fungsi tersendiri setiap satunya. Umpamanya kalau kita lihat isim fa'il ataupun disebut juga kata nama perihal pelaku, ialah perkataan yang merujuk kepada pelaku sesuatu tindakan atau dia merupakan subjek. Bagi isim maf'ul pula, dia adalah kata nama perihal objek, iaitu perkataan yang menunjukkan objek lah, iaitu yang kena tindakan. Sementara isim masdar pula ialah ataupun kata nama terbitan, ialah perkataan yang menunjukkan tindakan atau perbuatan tetapi tidak mempunyai rujukan masa dan tidak ada pelaku. Mari kita lihat isim fa'il dan isim maf'ul dahulu. Bagaimanakah isim fa'il ini terjadi daripada kata kerja? Kalau kita lihat perkataan formula kita fa'ala kan. Daripada fa'ala ni untuk bertukar kepada isim fa'il kita akan jadi ada tambahan alif dan juga lam tu menjadi tanwin. Sebab selalu kata isim kan, kata nama selalu memang yang dikenali satu daripadanya adalah melalui tanwin kan. Jadi kita ada jadi fa'ilun. Jadi ain ni pun dah jadi baris bawah. Itu menunjukkan orang yang membuat. Ini adalah formula lah ni. Dan oleh kerana dia adalah isim, so dia boleh juga mempunyai bentuk mengikut jantina, bilangan dan fungsi. Seperti juga yang masa memula the first lesson yang kita buat dahulu, ya, isim boleh bertukar mengikut bilangan ni. Kalau kita tengok untuk fa'ilun lelaki, untuk jantina lelaki, fa'ilun jadi 2, fa'ilani and then fa'iluna untuk tiga dan lebih. Lepas tu kalau perempuan dia ada tamar butah lah, fa'ilatun, fa'ilatani untuk 2, fa'ilatun untuk 3 dan lebih. Ini kalau kedudukan marfu'. Kalau kedudukan mansub, dia seperti juga yang dahulu, dia akan bertukar jadi baris fathah atas. Fa'ilan jadi fa'ilaini and then fa'ilina. Dan kalau untuk wanita, fa'ilatan, fa'ilataini and then fa'ilatin. Begitu juga dengan itu mansub. Kalau majrul, fa'ilin, fa'ilaini, dan fa'ilina. Dan kalau untuk wanita, fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Dia serupa bentuknya. Selain dari bentuk fa'ilun tadi, kita akan lihat juga beberapa bentuk lain. Umpamanya bentuk fa'ilun dan fa'ulun. Terutamanya apabila menyebut mengenai nama Allah, yang membawa makna maha. Umpamanya kalau kita lihat memang banyak dalam Quran lah, kabirun. Ini adalah bentuk fa'ilun lah, maha besar. Azimun maknanya maha agung. Ini bentuk fa'ulun kita lihat ghafurun, maha pengampun. Selain daripada itu, kita akan lihat bentuk lain juga akan mengikut pola kata kerja. Terutamanya apabila perkataan 3 huruf tambahan dan juga 4 huruf. Umpamanya kita lihat ni, ada muf'ilun, mu'minun. Kan banyak kan orang yang beriman. Dan mufa'ilun, mubashirun, orang yang membawa berita gembira. Dan kita juga ada bentuk mufa'ilun, seperti mujahidun, orang yang berjihad. Dan banyak lagi, nanti kita akan lihat contoh-contoh. Sekarang kita pergi kepada contoh kataan. Untuk pola 1, kita pakai dulu, kita ada abadah kan. Jadi kalau abadah jadi abidun.
Sebab ada alif tu kan, selalu alif tu lah menunjukkan isim fa'il, ya, bermakna penyembah. Khalaqa jadi khaliqun, pencipta. Dan katabah jadi katibun, penulis. Itu pola 1. Pola 2, malaka jadi malikun, pemilik. Raja'a raji'un, orang yang kembali. Sabara sabirun, orang yang sabar. Dan ba'asa jadi ba'isun, orang yang bangkit. Ja'ala jadi ja'ilun, orang yang menjadikan. Dan fataha jadi fatihun, pembuka. Dan pola 4 kita lihat kabura jadi kabirun, maha besar. Hakuma jadi hakimun, maha bijaksana. Azuma jadi azimun. Ini lebih kepada nama-nama Allah, ya. Dan lepas tu kalau kita lihat pola 5, alima jadi alimun, orang yang mengetahui. Jadi amila jadi amilun, orang yang beramal. Rahimah jadi rahimun, pengasih. Pola 6 kita ada labisa jadi labisun, orang yang mencampur aduk. Dan nasila jadi nasilun, jadi orang yang mengadap. Hasiba jadi hasibun, orang yang mengira. Kalau kita lihat untuk pola lain, ya, kafara jadi dia boleh dua. Ni perkataan ni semua boleh dua, sama ada kafara jadi kafirun atau kafurun. Maaf pun tadi kan. Dan kalau kita ada jama'ah, sama ada jami'un atau jami'un. Mana-mana ni kadang-kadang kita jumpa ni. Dan sami'ah kadang-kadang sami'un, sami'un. Syahidah juga syahidun atau syahidun. Lagi satu kita lihat amanah, ni 4 huruf jadi mukminun. Banyak sangat perkataan ni, ya. Mukminun, muslimun, semua dia dalam bentuk ni. Aslama tu kalau muslimun tu, dan aflaha, muflihun. Lagi satu ni. Dan ni adalah 4 huruf lah. Lepas tu ittaqa, jadi muttaqin, orang yang bertakwa, ya. Dan kafara jadi kafirun, orang kafir. Zalama zalimun, orang yang zalim. Warasa warisun, orang yang mewarisi. Contoh perkataan huruf hamzah ganda dan lemah. Kalau kita lihat untuk huruf hamzah ni, kita ada perkataan akala jadi akilun, maknanya orang yang makan. Sa'ala jadi sa'ilun, orang yang bertanya. Qara'a maknanya qari'un, iaitu pembaca, ya. Dan kalau untuk huruf ganda kita ada dhalla jadi dhalun, orang yang sesat. Ni kan kita baca dhalat dhalin kan. Inilah dia. Dan zanna jadi zanun, orang yang menyangka. Masa jadi masun, orang yang menyentuh. Ni kalau kita tengok untuk perkataan berhuruf lemah, kita ada qala jadi qailun, orang yang berbicara atau berkata. Qama jadi qaimun, orang yang berdiri. Ja'a jadi ja'in, orang yang datang. Sya'a jadi sya'in, orang yang dikehendaki. Sara jadi sa'irun, orang yang bergerak. Tala jadi talin, orang yang membaca. Yakina jadi yakinun, orang yang yakin. Waqa'a jadi waqi'un, orang yang menyeru. Waqa jadi waqin, jadi orang yang jauh, yang dijauhi. Waniya jadi wanin, orang yang cuai. Qawiya jadi qawin, orang yang kuat. Hayya dia ada dua, sama ada hayyin atau hayyun, orang yang hidup. Contoh perkataan untuk fi'il 3 dan 4 huruf tambahan ni, kalau kita lihat untuk perkataan basyara sini, basyara jadi mubashirun, pembawa berita gembira. Aqaba jadi mu'aqibun, orang yang menjaga. Jahada jadi mujahidun, orang yang berjihad. Amanah jadi mukminun, orang yang beriman. Anzara jadi munzirun, pembawa amaran. Takabbara jadi mutakabbirun, orang yang sombong takbur. Tasaddaqa mutasaddikun, orang yang bersedekah. Tatahara jadi mutatahirun, orang yang mensucikan diri. Dan tasadda'a jadi mutasaddiun, orang yang pecah belah. Iswadda jadi muswaddun, orang yang hitam legam. Istakbara jadi mustakbirun, orang yang sombong takbur. Istabsyara jadi mustabsyirun, orang yang bergembira ria. Dan istahza'a jadi mustahzi'un, orang yang memperolok-olok. Itma'anna jadi mutma'innun, orang yang tenang. Oleh kerana perkataan-perkataan yang saya sebut tadi adalah perkataan isim, jadi pertukarannya adalah mengikut peraturan atau undang-undang isim, ya, seperti yang telah kita buat dahulu masa kita mempelajari mengenai isim, ya. Semuanya perkataan abada ni tadi kan, perkataan kerja abada, tapi bila untuk isim fa'il jadi abidun. Abidun untuk seorang lelaki, tapi kalau untuk 2 orang jadi abidani, jadi untuk 3 dan lebih jadi abiduna. Dan kalau untuk perempuan dia ada tamarbutah, abidatun dan abidatani dan abidatun. Itu untuk marfu. So kalau untuk mansub jadi abidan, abidaini, abidina. Dan kalau untuk wanita abidatan, abidataini, abidatin.
Ni untuk majrul dia jadi abidin, abidaini, abidina. Ni kalau untuk wanita abidatin, abidataini, abidatin. Jadi kalau kita tengok ni kan dia mansub and majrul ni sama kan. Samalah konsep yang kita dah pelajari dahulu. Jadi ni hanya nak tunjukkan transformasi. Jadi kalau bila kita baca Quran, kadang-kadang kita jumpa untuk seorang singular lelaki dia bentuk begini. Kalau untuk singular perempuan dia akan berbentuk begini ya. Lepas tu kalau berdua ada alif nun, letak alif nun untuk wanita. Dan kalau ramai waw nun untuk marfu sebagai pelaku subjek, dan kalau sebagai objek ya nun kan. Dan kalau majrur pun ya nun itu bila ada harfu jar. Jadi ni kita balik pada konsep yang dahulu. Jadi untuk mengenalinya lah ya. Sebab banyak dalam Quran perkataan-perkataan isim ni. Ni untuk kalau kita perkataan sa'ala untuk perkataan huruf hamzah. Sama juga. Jadi tadi sa'ala untuk kata kerja tapi isim fa'il dia sa'ilun untuk seorang lelaki. Kalau dua orang jadi sa'ilani, sa'iluna. Dan untuk wanita sa'ilatun, sa'ilatani, sa'ilatun untuk marfu. Dan untuk mansub jadi sa'ilan, sa'ilaini, sa'ilina. Dan untuk wanita sa'ilatan, sa'ilataini, sa'ilatin. Untuk majrul sa'ilin, sa'ilaini, sa'ilina. Dan wanita sa'ilatin, sa'ilataini, sa'ilatin. Kalau untuk berhuruf ganda, perkataan dalla jadi dalun kan. Jadi dalun kalau satu, ni kalau dua jadi dallani. Lepas tu daluna, tiga dan lebih untuk lelaki. Kalau wanita dalatun, dalatani, dalatun. And then mansub dalan, dalaini, and then dalina. Lepas tu kalau untuk wanita dalatan, dalataini, dalatin. Dan untuk majrul dalin, dalaini, and then dalina. Lepas tu untuk wanita dalatin, dalataini, dalatin. Itu untuk perkataan berganda. Sekarang kalau kita lihat untuk perkataan yang berhuruf lemah, contoh kata kala tadi kan, kala jadi kailun kan. Untuk seorang lelaki, kalau dua kailani, kailuna. Lepas tu untuk wanita kailatun, kailatani, kailatun. Dan untuk mansub kailan, kailaini, dan kailina. Lepas tu untuk wanita kailatan, kailataini, kailatin. Dan kalau kita lihat untuk majrul kailin, kailaini, kailina. Lepas tu kita untuk wanita kailatin, kailataini, kailatin. Jadi konsep dia sama ya. Mungkin ingat lagi kan masa kita buat muslimun, muslimatun. Ni serupa sebenarnya. Sekarang mari kita lihat pula isim maf'ul bagaimana ia terbentuk. Kalau tadi isim fa'il daripada fa'ala jadi fa'ilun, ada tambahan alif dan tanwin di belakang. Kalau untuk isim maf'ul pun dia jadi maf'ulun bentuk di sini. Jadi dia ada tambahan huruf mim dan dia ada juga fa ni. Fa ni telah jadi mati dan lam ni jadi tanwin dan dia juga ada tambahan waw jadi berbunyi maf'ulun, makna yang diperbuat. Ni kalau kita tengok untuk transformasi dia sama juga seperti tadi. Kalau seorang lelaki maf'ulun, kalau untuk dua lelaki maf'ulani, dan tiga dan lebih maf'uluna. Ni kalau untuk perempuan maf'ulatun, maf'ulatani, dan maf'ulatun untuk marfu. Dan untuk mansub jadi maf'ulan, maf'ulaini, maf'ulina. Dan untuk wanita maf'ulatun, maf'ulatan, maf'ulataini, maf'ulatin. Dan untuk majrur maf'ulin. Jadi maf'ulat laini dan maf'ulina. Dan untuk wanita maf'ulatin, maf'ulataini, maf'ulatin. Ini kalau kita lihat bentuk-bentuk lain ada juga ya untuk isim maf'ul ni. Kalau selain pada maf'ulun tadi dia juga boleh ada muf'alun. Jadi kalau contoh saya mu'sarun yang diutamakan. Dan lagi satu mufa'alun pola ni ya. Jadi mu'aharun yang ditangguhkan. Dan muhasabun jadi mufa'alun yang dimuhasabahkan. Dan muzalzalun daripada mufa'alun yang digoncangkan. Lepas tu kalau kita tengok mutfa'alun jadi munfa'alun jadi muntazarun yang ditunggu. Jadi kalau pola mufta'alun muhtalafun yang diperselisihkan.
Satu lagi pola mutafa'alun. Jadi umpamanya mutafakkarun, yang difikirkan. Ini lagi satu pola mutafa'alun, mutabarakun, yang diberkati. Dan Quran banyak lagi sebenarnya, dan juga ada beberapa pola lagi ni dia mengikut pola kata kerja yang telah kita buat. Ini untuk contoh perkataan-perkataan untuk isim bagaimana dia bertukar ni untuk isim maf'ul lah. So kalau kita tengok kataba jadi maktubun, abada jadi ma'budun, halaqa ni, halaqa jadi mahlukun. Tadi halaqa halik, dia punya fa'ala jadi halik kan. Halik tu selalu kan refer kepada Allah. Makhluk ni yang diciptakan manusia kan, kita makhluk. Nampak kan, halak, halikun dan mahlukun. So saya contoh ni rasanya senang nak ingat lah ya. Kata lain satu, nazala jadi manzulun, wafara jadi maghfurun. Lepas tu kalau kita tengok untuk perkataan yang berbaris bawah ni, alima jadi ma'lumun, amila ma'mulun, rahima marhumun, sami'a masmu'un, syahida mashhudun. Dan pola untuk pola 2, raja'a marju'un, sabara masburun, aqala ma'kulun, kasaba maksubun, malaka mamlukun. Dan kalau kita lihat untuk perkataan pola 3 dan 6, kita tengok ja'ala jadi maj'ulun, ba'asa mab'usun, jama'a majmu'un, dan nasila jadi mansulun. Dan perkataan ganda kita lihat dhalla jadi madlulun, zanna jadi maznunun. Dan untuk hamzah, akala jadi makulun, sa'ala mas'ulun, qara'a makru'un. Ini kalau kita tengok untuk huruf lemah pula nya, qala jadi makulun, dan qama jadi makumun, ja'a jadi maji'un, sya'a jadi masyu'un, dan waqa jadi mauqiun, waniya jadi mauniyun, qawiya jadi muqawwan, dan hayya jadi mahyiyun, sara jadi maswurun, dan tala jadi matluun, hada jadi mahdiyun, dan waqa'a jadi mawqu'un. Jadi sini pun kita akan lihat nampak beberapa perbezaan untuk beberapa perkataan. Di sini saya ambil untuk beberapa contoh je lah maknanya. Maktubun tu makna yang ditulis, ma'budun yang disembah, makhlukun yang dicipta, makhluk tadilah, mamlukun yang dimiliki, maklumun yang diketahui, ma'mulun yang diamal, mansulun yang dihadap. Tengok marju'un yang dikembalikan, masburun yang disabari, maksubun yang diusahakan, maqulun yang difahami, maj'ulun yang dijadikan, majmu'un yang dihimpunkan, mab'usun yang dibangkitkan. Untuk makulun yang dikata, makumun yang didirikan, makulun yang dimakan, madlulun yang disesatkan, maznunun yang disangka, makru'un yang dibaca, mas'ulun yang ditanya. Jadi sini kan yang kena buat tu semua yang di. Jadi kalau kita tengok dalam Quran kadang translation di tu makna, dan kita tengok ada mim, dia start dengan mim tu, maknanya dia adalah isim maf'ul. Kalau kita lihat contoh perkataan lain untuk perkataan ganda, bagaimana dia bertukar, sama juga daripada madlulun satu orang lelaki jadi madlulani, jadi madluluna untuk ramai. Dan kalau untuk wanita madlulatun, madlulatani, dan madlulatun. Dan untuk mansub madlulan, madlulaini, dan madlulina. Dan untuk wanita madlulatun, madlulatan, madlulataini, ini madlulatin. Untuk majrur madlulin, madlulaini, madlulina. Dan untuk wanita madlulatin, madlulataini, madlulatin. Untuk kalau kita ada perkataan huruf lemah, pertukarannya ada seperti ini. Makulun untuk seorang lelaki. Lepas tu 2 makulani, makuluna, untuk marfu'. Dan untuk wanita makulatun, makulatani, makulatun. Lepas tu kalau untuk mansub makulan, makulaini, makulina. Lepas tu untuk wanita makulatan, makulataini, makulatin. Untuk majrur makulin, makulaini, makulina. Dan untuk wanita makulatin, makulataini, makulatin.
Sama kita lihat macam mana perkataan-perkataan ni appear dalam Al-Quran. So untuk isim fa'il abada jadi abidun ni kan. Ni apa tu ayat ni familiar sangat kan. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Mana seorang lah ni ya. Saya sembah. Dan untuk abidatin ni untuk wanita tadi ni untuk lelaki. Asa rabbuhu in talaqatkunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sahiatin sayyibatin wa abkara. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, sama ada yang janda atau yang anak dara. Jadi kalau kita lihat kat sini selain daripada perkataan abidatin ni, banyak lagi perkataan-perkataan lain ni yang saya warnakan biru ni juga adalah isim fa'il. Dan kalau kita lihat bentuknya serupa ya, ada alif dan nita ni pasal dia wanita lah kan. Kalau kita tengok contoh perkataan lain abidun untuk lelaki ramai ya. So ayat kita ada sini asat taibu nal abidu nal hamidu nal sahiu nal rakiu nal sajidu nal amiru bil ma'rufi wan nahu anil munkari wal khafizu nali hududillah wa basyiril mu'minin. Maksudnya orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan serta yang menjaga batas-batas hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi kita lihat banyak lagi perkataan daripada abidun macam tadi juga. Banyak perkataan-perkataan yang lain ni juga adalah isim fa'il yang biru-biru ni ya. So bentuknya juga seperti yang saya kata tadi sama. Dia ada alif dan waw nun lah sebab dia jamak. Ni untuk perkataan syahadah pula. Wa syahidim wa mashudin. Syahidin ni adalah isim fa'il dan mashhudin ni adalah isim maf'ul. Dan makhluk yang menyaksikan dan yang disaksikan. Dan kalau kita tengok ayat lagi satu ni. Am halaqnal malaikata inasan wa hum syahidun. Atau adakah mereka orang yang menyaksikan kami mencipta malaikat-malaikat itu perempuan. Ni syahidah ni adalah singular ya. Dan syahidun ni ramai. Ni waw nun. Dan kita tengok ni Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami beriman, oleh itu tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Ma'asyahidin ni adalah majrurlah di sini sebab lepas zaraf ni kan. Ini adalah marfu'. Lepas tu kalau isim maf'ul untuk perkataan ni syahidah ni inna Qur'anal fajri kana mashhudan. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ini lagi satu, kita tengok zalika yaumum majmu'un lahun nasu wa zalika yaumun mashhudun. Tadi mashhudan dia mansub. Ni mashhudun dia marfu' tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum. Ya. So kita tengok majmu'un ni pun adalah juga isim maf'ul, makna dihimpunkan. Satu lagi contoh, watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Satu lagi, innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh innahu alimum bizatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Ini alimun kan, maha mengetahui. Satu lagi yang maf'ul juga kita tengok, summa tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnunun. Kita tengok sini, kemudian mereka berpaling darinya dan berkata seorang yang diajar, seorang gila. Sebab di mu'allamun. Sebab kalau apa tu isim fa'il dia mu'allimun. Kadang-kadang dia bertukar baris atas dengan baris bawah je, menunjukkan dia bertukar daripada subjek kepada apa tu yang kena buat ni. Lagi satu, al-hajju ashhurun ma'lumat. So haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Ini pada alamah juga. Tapi itu adalah isim maf'ul tu. Satu lagi, la majmu'un na ila miqat yaumin ma'lum. Maklum ni pun
Dia adalah isim maf'ul juga. Tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum. Contoh lagi satu, sa'ilun ni perkataan sa'ala tadi kan. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Telah bertanya seorang penanya tentang azab yang pasti berlaku. Ini isim fa'il. Lagi satu isim fa'il, ni apa tu? Laqad kana fi Yusufa wa ihwatihi ayatul lis-sa'ilin. Ni ramailah kan. Sa'ilin. Dia sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya. Dia jamak lah tu. Contoh isim maf'ul, innas am awal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan hentikan mereka menunggu kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Ini adalah, kita lihat di sini adalah apa tu, mas'ulan ni adalah singular. Ini mas'ulun ni adalah plural ya. Ini contoh perkataan plural untuk akala ni. Wasajaratan tahruju min turisaina atambutu bidduhni wasibghil lil akilin. Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan. Orang-orang kan plural. Ni kalau isim maf'ul kita tengok ni. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Berkata dia, demi sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang sesat. Perkataan isim fa'il apa tu untuk jamak ya. Ni kalau kita tengok ni, innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali-kali akan diterima taubat mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Ini adalah marfu' dan ini adalah majrur juga ni ya. Nulis untuk isim maf'ul kita tengok wa ma kuntu muttahizal mudilli na'aduda, dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Dan kita tengok sini qala haza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Musa berkata ini adalah dari kerja syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan yang nyata. Ni isim fa'il untuk perkataan qala. Kita ada ni qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Berkata orang yang berbicara, janganlah kamu membunuh Yusuf tetapi buanglah dia ke dalam perigi. Lagi satu untuk isim fa'il apa tu ramai ni, itu tadi seorang aja ni. Qad ya'lamullahul mu'awwiki minkum wal qailina li ihwanihim halumma ilaina. Sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang munafik yang menghalangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersatu dengan kami. Ini kita tengok isim maf'ul pula. Ashabul jannati yawma izin khairum mustaqarram wa ahsanu maqila. Maqila ni adalah isim maf'ul. So ahli-ahli syurga pada hari itu paling baik tempat menetapnya dan paling indah tempat istirahatnya. Mustaqarran ni pun satu lagi isim maf'ul. Ini isim fa'il untuk apa tu, kalau kita tengok ini nama-nama Allah lah. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya dia maha terpuji lagi maha mulia. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tengok sini, wa huwal aliyul azim. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar.
Kita tengok wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Dan satu lagi kita tengok inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Jadi ini semua menunjukkan apa tu pola fa'ilun tadi kan. Sekarang kita beralih pula isim fa'il bagi kata kerja 3 dan 4 huruf tambahan. Pertamanya untuk pola fa'ala. Fa'ala, saya ada perkataan basyara, jadi mubashirun untuk isim fa'il dia. So ayat kita sini, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira serta pemberi amaran. Mubashiran seorang lah ni, singular ni. Dan kita tengok ayat lagi satu ni, wa min ayatihi an yursilar riyah mubashirat. So kita ada alif ta ni, ini adalah muannas jamak ni. Ini sebab riyah ni muannas ya. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya bahawa dia menghantarkan angin sebagai pembawa berita gembira. Kau tengok ni plural, mubashirina So, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Satu lagi perkataan ni aqaba. So, kalau kita tengok jadi mu'aqibun untuk isim fa'il. Lahu mu'aqibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari kehadapannya dan dari belakangnya yang mengawas dan menjaganya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sekarang kita lihat contoh perkataan kadzaba dengan apa tu isim fa'il dia mukadzibun. So kita tengok sini wailun yauma izil lil mukazzibin. So kita tengok celakalah pada itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ni pasal dia jamak lah kan sebab yanun. Yang kita tengok ni apa tu untuk tafafa dengan mutaffifun. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang, iaitu menyukat dan menimbang. Dan satu lagi, salah jadi musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, iaitu lalai. So, kita tengok ni semua yanun ni semua majrul sebab dia ada lepas harfu jali ni semua kan. Sekarang kita beralih pula kepada isim maf'ul. Saya ada perkataan tahara ni, mutahharun. Jadi dia punya apa tu isim maf'ul dia. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ini seorang lah mutahharah ni kan. Seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran yang suci. Lembaran tu apa tu muannas suhufan ni. Ada tamarbutah mutahharah ni. Kalau kita tengok lagi satu ni, ni apa tu jamak muzakkar. La yamassuhu illal mutahharun. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk yang suci. Satu lagi perkataan pola yang sama, maddada mumaddadun. Jadi fi amadim mumaddadah, mereka terikat pada tiang-tiang yang panjang. Dari satu perkataan untuk jahada ni, untuk pola fa'ala ni, kita jahada jadi mujahidun. So kita tengok ayat ada la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidi bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Tidak sama antara orang beriman yang duduk tidak turut berperang tanpa keuzuran dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan darjat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk, iaitu tidak turut berperang tanpa halangan. Jadi sini kita tengok mujahidin dengan mujahidun. Waw nun ni, ni sebagai subjek dan ni sebagai objek lah. Kita dah belajar dulu kan. Sama dia punya konsep.
Ini contoh untuk pola perkataan fa'ala yang ada huruf ilah ni, laqa jadi mulaqin ya. So kalau kita tengok ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. So hai manusia, sesungguhnya kamu telah berjaya bekerja keras menuju ke arah Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Pola af'ala kita tengok perkataan amana dan apa tu jadi isim fa'il dia mukminun ya. Ini perkataan yang familiar lah. Ayat ni pun sebenarnya familiar ni. Man amila saliham min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia orang yang beriman, maka sesungguhnya kami akan memberinya kehidupan yang baik. Kita tengok satu lagi ayat. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini saya ambil balik apa tu ayat yang dahulu bila kita belajar yang kita tunjukkan ya. Setiap satu apa tu perkataan isim kita akan lihat dia membawa 4 ciri dia ya, iaitu mukminun ya. Mukminun menunjukkan dia adalah singular, mufrad, dan dia adalah muzakkar, lelaki, dan dia juga adalah nakirah kat sini sebab ada tanwin ya, dan juga dia menunjukkan dia adalah sebagai pelaku ataupun subjek kerana dia adalah marfu'. Di sini kita tengok mukminin wal mukminat, dua-dua ni menunjukkan adalah ni jamak muzakkar, ni jamak muannas salim, dua-dua ni ya. Dan kalau kita tengok ni, dan dia juga menunjukkan ni lelaki, ni muannas tadi, dan juga dia menunjukkan di sini adalah makrifah, iaitu khusus, dan juga dia juga adalah sebagai objek di sini ya, yanun ni alif atil bawah ni ya. Jadi dua-dua ni adalah sebagai objek, sebab wa'adallahul mu'mini kan, Allah menjanjikan orang-orang mukmin, subjek dia Allah sinilah. So jadi itu menunjukkan betapa hebatnya perkataan Al-Quran ni ya. Satu perkataan ni boleh menunjukkan itu dari segi isim, tapi kalau dari segi fa'il pun yang kita dah buat sebanyak 5 sesi dahulu, kan kita tengok dia setiap perkataan tu dia menunjukkan juga pelaku dia. Macam ni amila salihan kan, ni adalah singular lah ni, that's what ni pun singular. Ni untuk huwa kan, amila yang kita dah belajar ni, wa'ada ni pun adalah untuk huwa, sebab Allah tu pun huwa kan, satu esa. Jadi tu pakai ni. Jadi saya harap dengan kita dah melihat kepada isim, kita tahu apa dia perkataannya tu membawa apa makna dia ya. Dan juga dia punya kata kerja pun, fa'il dia pun, satu kata kerja tu pun dia dah menunjukkan pelaku dia siapa, lelaki ke perempuan ke berapa orang kan. Jadi kita lihat kehebatan perkataan-perkataan Al-Quran ni lah. Satu lagi contoh untuk perkataan af'ala ialah anzara munzirun, dia punya isim fa'il. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Ini adalah plural wawnun dia marfu' dia. Dan tadilah kami membinasakan mana-mana negeri yang telah dibinasakan itu, melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu rasul-rasul pemberi amaran. Lepas tu kita tengok sini adalah mansub yanun rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatum ba'dar rusul. Kita tengok sini makna dia, rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa kabar gembira dan pembawa amaran, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Lagi satu perkataan kita tengok ajrama mujrimun dan juga aikana mukinun. Kita tengok ada dua ni ya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami orang-orang yang yakin.
Perkataan apa tu ajraman ni juga kita tengok waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. So kita ada juga perkataan intaqama muntaqimun, ni adalah pola in fa'ala. Tadi ajrama tu fa'ala lah ya. So makna di sini dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kami tetap memberi balasan. So mujrimin orang berdosa, muntaqimun pemberi balasan. Nah, ni kita tengok pula apa tu untuk isim maf'ul perkataan awsada ni. Innaha alaihim mu'sada. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Satu lagi perkataan kita tengok ni auqada narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Satu lagi contoh untuk perkataan a'tada ni untuk isim maf'ul. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Satu lagi kita lihat pola tafa'ala pula ya. Dan kalau ni tasaddaqa mutasaddiqun. Ni fa'aufilanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka penuhilah bantuan bekalan makanan bagi kami dan mendermalah kepada kami. Sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Mutasaddiqina ya, orang yang bersedekah. Lagi satu kita tengok ni wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ni untuk muannas lah. Ni mutasaddiqin ni sama macam tadilah, ini adalah untuk muzakkar. Ini saya nak tunjukkan yang muannas pula ya. Dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah. Tengok lagi satu perkataan takabbara ni untuk tafa'ala ni, takabbara mutakabbirun. So kita tengok ni waqala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu dari angkara tiap-tiap orang yang sombong takbur, mutakabbirin yang tidak beriman kepada hari hitungan amal. Satu lagi kita tengok sini, laisa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka jahanam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong takbur. So kalau kita lihat di sini, ni adalah apa tu singular, ni adalah plural atau jamak ya. Kita tengok perkataan tafa'ala ni adalah satu tatahara ni. Mutatahharun So kita tengok innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Mutatahhirin. Ini pun plural lah tu. Satu lagi perkataan tasadda'a mutasaddi'un. So law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min hasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah. Mutasaddian kerana takut kepada Allah. Untuk pola tafa'ala ni kita tengok perkataan tanafasa. So hitamuhu mis wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Ini adalah isim fa'il ya. Balutannya daripada kasturi dan untuk mencapai kenikmatan itu orang perlulah berlumba-lumba. Ini perkataan pola infa'ala ni kita ada infakka munfakun. Dan juga kita ada juga asyraka musyrikun ni untuk af'ala. So lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakki hatta ta'tiyahumul bayinah. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Ini adalah jamak ya. Sekarang kita lihat perkataan gandengan musyrikin tadi. Ini kita lihat untuk musyrikun. So ayat ini wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala
ni kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam, untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini orang-orang musyrikun. Untuk contoh isim maf'ul untuk perkataan inqalaba munqalabun, kalau kita tengok sini, wa ma azunnu sa'ata qa'imah wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku, dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Untuk pola ifta'ala, kita ada perkataan ihtalafa, muhtalifun, dia punya isim fa'il. Allazi hum fihi muhtalifun, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan mengenainya. Satu lagi perkataan ittaqa, ni ada huruf ilah lah ni. So, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan syurga, tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Untuk ifta'ala ni kita ada intaha, ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah terserah kesudahannya. Ifta'ala untuk isim maf'ul kita ada iltahada, la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Satu lagi perkataan irtafaqa, murtafaqun. Bi'sa syarabu wasa'at murtafaqa. Amatlah buruknya minuman itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat berehat. Satu kita tengok ittaba'a. Fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Bawalah hamba-hambaku, pengikut-pengikutmu keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu orang-orang yang dikejar. Ini contoh untuk perkataan istabsyara jadi mustabsyirun. Wujuhun yawma izin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Mustabsyirun, mustabsyiratun ni. Jadi dia apa tu? Muannas lah ni, orang bergembira ria. Itulah kita tengok lagi satu, istabsyara mustabsyirun. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsirin. So, dan syaitan memperelokkan pada pandangan mereka amal-amal mereka yang jahat itu, lalu dia menghalangi mereka dari jalan Allah, padahal mereka orang-orang yang berpandangan tajam. Ini perkataan lain satu istaf'ala ni, istakbara ni, mustakbirun. Fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka ingkar dan mereka lah orang-orang yang sombong takbur. Ini kita tengok mustakbirin pula ni. Tadi waw nun, ni yaw nun. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya dia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur. Lagi satu perkataan istahza'a mustahzi'un. Lagi satu wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, iaitu para pemimpin mereka, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya berolok-olok. Mustahzi'un. Satu lagi, inna kafaina kal mustahzi'in. So kita tengok sesungguhnya kami tetap memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ngejek dan mempersendakanmu.
Ni untuk isim maf'ul pula, pola istaf'ala ni saya ada perkataan istad'afa, mustad'afu. Kalau kita tengok ni, wazkuru is antum qalilum mustad'afuna fil ardi tahafuna an yatahattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu masih sedikit serta tertindas, mustad'afu ni, tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap, iaitu Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberi rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Satu lagi untuk perkataan isim maf'ul, perkataan yang sama ni, tapi ini adalah yanun lah pula ni. Qalu qima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ardi, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. So, malaikat bertanya, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat berkata, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Ini orang-orang yang tertindas, mustad'afina. Ini kita dah perkataan ni sebenarnya kita dah jumpa masa kita buat sesi lepas mengenai perkataan istaf'ala ni. Tapi itu perkataan fi'il lah. Ini kita tengok dia menjadi isim. Satu lagi contoh perkataan yang ada huruf ganda ni, istaqarra mustaqarrun. Jadi kalau kita tengok ni jadi isim maf'ul lah ni, wasyamsu tajri limustaqarril laha zalikat aqdirul azizil alim. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut itu ialah matahari, ia kelihatan beredar di tempat peredarannya. Demikian itu ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Ini perkataan iswadda muswaddun ni untuk if'ala ni. Ini kita pun dah lihat sebenarnya ni. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Seperti itu, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah dan yang menyatakan kesedihan itu muka mereka hitam legam. Ini satu perkataan, wa iza busyira ahaduhum bima darabal lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswadda. Apabila diberitahu kepada salah seorang dari mereka dengan berita bahawa dia beroleh anak perempuan seperti yang dijadikan je sekutu yang sejenis dengan Allah yang Maha Pemurah, maka mukanya menghitam. Muswadda ni, muswaddun ni adalah apa tu muannas. Ni adalah apa tu muzakkar ni. Satu lagi pula untuk if'alalla ni, perkataan itma'anna. Ini sebenarnya kita dah jumpa juga masa kita buat fi'il untuk 4 huruf ni. Tapi sini kita buat isim fa'il, jadi mutma'innun. Kita tengok ayat ni, ya ayatuhal nafsul mutma'innah. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Satu lagi ayat kita tengok, Kullau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'inni nalanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah, wahai Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, pasti kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Sekarang kita beralih pula kepada isim masdar. Isim masdar ini adalah kata nama yang terbit dari kata kerja menunjukkan tindakan atau perbuatan tetapi tidak mempunyai rujukan masa, iaitu tidak menunjukkan tindakan sekarang, lepas atau akan datang, dan tidak ada pelaku atau fa'il. Dia mempunyai banyak bentuk dan tidak terikat kepada aturan tertentu. Sebaliknya, bentuk bergantung kepada penerimaan secara tradisi orang Arab atau secara pendengaran, iaitu sama'i atau ungkapan. Kita tengok bentuk-bentuk dia memanglah banyak dalam Al-Quran. Antaranya fa'alun, fa'ilun, fu'alun, fu'ulun, fu'lun, fa'lun, fa'latun, fi'latun, fu'latun, fa'alatun, fa'ilatun, fa'la. Dan kita tengok fi'la, lepas tu fa'ulatun, fa'ilun, fa'ulun, fu'ulun, fi'alatun, fa'alatun, fu'alun, fi'alun, fa'alun, fu'lani,
fi'lani, fa'lani, fu'la. Di sini saja saya ada 26 ni. Mungkin lebih lagi lah ya. Sekarang kita lihat contoh ayat Quran. Oleh kerana dia punya pola ni banyak, jadi setiap pola saya ambil satu contoh sajalah. So saya mulai dengan fa'alun. So fa'alun kita ada perkataan amalan. Dia boleh juga amalun. Tapi dia ni seperti dahululah rule dia bergantung kepada fungsi. Dia sama ada baris atas, baris bawah. Semua contoh-contoh begitu ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Satu kita tengok ini fa'ilun pula ya. Kazibah, perkataan saya al-kazibah, sebab ada alif lam ni dia makrifah, sebab dia tak adalah dia punya tanwin tu gugur lah ya. So unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kazib. Lihatlah wahai Muhammad, betapa beraninya mereka mengadakan perkara dusta terhadap Allah. Satu perkataan fu'ulun. Kita tengok nuzulun sini. Fanuzulum min hamim. Maka sambutan yang disediakan adalah dari air panas yang menggelegak. Jadi saya tengok perkataan-perkataan ini adalah perkataan isim ya. Ini untuk fu'lun dengan fi'lun. So kita tengok walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna, kekuatannya, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Kita tengok lagi satu fa'lun pula. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Untuk lagi satu ni, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'u ba'uha azza. Menolak peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakitkan hati. Untuk contoh fa'lun pula kita tengok ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni is. So kalau kita tengok ni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Kita tengok az-zanni, dia ada alif lam, dia tak ada tanwin lah. Kalau tidak ni, lepas tu dia adalah lepas harfu jar, sebab dia baris bawah di sini. Jadi rule untuk isim apply lah kat sini ya. Lepas tu perkataan fu'la ni, fu'la dengan fu'alun So kita tengok wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Ini untuk contoh perkataan fi'la. Kita tengok innal hasanati yuzhibnas sayyiat zalika zikra lil zakirin. Zikra ni sama contoh ni kan dia punya bentuk ni. Sesungguhnya amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang yang mahu beringat. Contoh-contoh untuk fa'la ni. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah maha suci engkau dari segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah selamat sejahtera. Ini untuk contoh fa'ulun. Kita tengok wa innallaha la'afuwun ghafurun. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Untuk fu'ulun pula, waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu telah pun diseru supaya sujud, tetapi mereka enggan sedang mereka dalam keadaan sihat. Ini contoh fa'alatun. La hayra fi kasirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kita tengok sini, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Contoh fa'ilatun. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar.
Dan demikianlah juga terletaknya hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang kafir, kerana sesungguhnya mereka ialah ahli neraka. Ini contoh untuk fi'latun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Untuk contoh fa'alatun, kita tengok sini. Alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yashtaru nadhalalah. Tidakkah engkau memerhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari kitab, mereka memilih kesesatan. Dhalan kan. Ini kataan fi'alun pula ni. Kita tengok wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ini untuk fu'alun, kita tengok sini. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika. Dia, Nabi Daud berkata, sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu. Untuk apa tu pola fu'la ni, kita ada ayat ni. Falikul isbahi wa ja'alal lail lasakana wasyamsa wal qamara husbana. So kita tengok husbana, fu'lana. So Allah jualah yang membelah cahaya subuh dan yang menjadikan malam untuk tinggal berehat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan waktu. Satu contoh untuk fi'lani. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Sekarang kita pergi pula kepada pola atau wazan untuk isim fa'il, isim maf'ul dan juga isim masdar. Kerana saya juga memasukkannya dalam jilid 2 sifir pola. Umpamanya untuk perkataan abadah ni, hari tu kita dah tengok kan, kalau muka surat 7 di jilid 2 ni kita dapat perkataan ni. Abadah iaitu pola dia, nombor pola 110 kan. So ni kalau kita tengok, ni semua dia punya transformasi fi'il dia. So lepas daripada fi'il ni, saya ada sini saya senaraikan juga isim fa'il, isim maf'ul dan isim masdar. So kalau tengok sini isim fa'il adalah abidun, dan isim maf'ul ma'budun. Lepas tu kita ada masdar, kita abadun, abidun, abdun, ubadun, banyak ubudun kan. So ibadah ni, ibadatin kan. So kita ada banyak bentuk-bentuk sini. So mungkin ada yang lain-lain lagi lah yang saya tak jumpa, jadi saya tak masuk. Ni mana yang saya jumpa saja. Ya, ni untuk perkataan abadah. Ni contohnya untuk perkataan qama yang ada huruf ilah ni. So kalau kita tengok nombor dia 116 kan, kat muka surat 10 jilid 2. So kalau kita tengok sini sama juga yang tadi. So isim fa'il dia qaimun and then maqumun untuk maf'ul. Lepas tu ada masdar dia qaumun, qamun, qimun, qaumatun, miqamatan. So banyak lagi maqamun, qauman, qiyaman, qaumatan. So memang macam-macam perkataan. Pasal masdar kan ikut sama ini kan. Jadi dia memang beberapa perkataan. Ini contoh untuk perkataan 3 huruf tambahan. Ada tambahan dengan 1 huruf. Perkataan sabaha. So kalau kita tengok sabaha, nombor bilangan dia 200. Jadi kita tengok sini. Musim fa'il dia musabbihun. Dan maf'ul dia musabbahun. Dan tasbihun, isim masdar tasbih kan. Tu daripada perkataan ni lah. Tasbihatun dan tasbihatan dengan tasbihan. Ni untuk contoh perkataan acuan 3 huruf tambahan dengan 2 huruf. Perkataan tafakkara. Perkataan ni pola dia, nombor bilangan dia adalah 230. So kita tengok sini isim fa'il dia mutafakkirun. Dan isim maf'ul dia mutafakkarun. Dan isim masdar dia tafakkurun atau tafakkuran.
Jadi di sini kita lihat isim fa'il dengan isim maf'ul untuk sebenarnya untuk perkataan yang huruf tambahan ni, 3 huruf tambahan dan juga 4 huruf. Dia perbezaan hanya baris saja. Isim fa'il selalunya baris bawah, untuk isim maf'ul selalunya baris atas. Ni untuk perkataan yang tambahan 3 huruf menjadi sehingga 6 perkataan istaghfara. Istighfara ni number pola dia 280. So kalau tengok isim fa'il dia ialah mustaghfirun dan mustaghfarun. Juga seperti saya kata tadilah, fa'il selalu baris bawah dan maf'ul baris atas. Lepas tu isim masdar dia istighfarun dan istighfaran. Macam kita cakap Melayu jugalah ni, kita dah adopt ni istighfar kan. Ni isim masdar dia. Juga saya nak share juga, sebenarnya ada juga beberapa pola yang tidak mempunyai isim maf'ul. Umpamanya kalau tengok dalam buku saya jilid 2 ya, dalam sifir pola tu kita akan lihat yang pola bermula dengan 140 dan 240, 250, 270 dan juga beberapa yang huruf 4 huruf tambahan ya, juga tidak mempunyai isim maf'ul ni ya. Ni untuk fi'il yang 4 huruf. Pak Sarah kan, ni saya punya ni. So nombor 310 ni. So isim fa'il dia mubashirun dan mubasarun. Dan ba'saratun, ba'sarun, ba'sarah. So kita tengok tak banyaklah untuk isim masdar, tak berapa banyak isim maf'ul dengan isim fa'il ni pun kebanyakannya 1. Tapi kadang-kadang adalah juga 2 atau 3 di sini ya. So silalah lihat dalam jadual 2 tu, dalam jilid 2 saya memang banyak. 155 pola kan. Di sini saya senaraikan ringkasan pertukaran fi'il kepada isim fa'il, maf'ul dan masdar bagi perkataan 3 dan 4 huruf tambahan. So kalau kita tengok ni perkataan fa'ala kan, ni semua perkataan formula saya lah. Fa'ala, af'ala. So dengan perkataan acuan saya di sini. So kita tengok ada sabaha, hasaba, an'ama, tafakkara, tabaraka, inqalaba, intazara, ihmarra. So ni pola-pola, nombor pola dia 200, 210 sampai bawah ni. Jadi ini semua tunjukkan bagaimana pertukaran kepada isim fa'il, isim maf'ul dan isim masdar. Kalau kita tengok sini, yang saya kata tadi ada 250 dan 280 ni pun 70 ni yang tak ada. Ini sambungan dia ya. Kalau kita tengok sini perkataan istaf'ala, if'awala, if'alla, if'awala, fa'lala. Ini perkataan 4 huruf. Dan lepas ni semua tambahan untuk 4 huruf ya. Ini untuk perkataan sifir, perkataan formula. Dan ini perkataan acuan saya lah. Istaghfara, if'awala, inqadda, ihwawa, ba'sara, fa'lala dan seterusnya ni. Jadi kalau kita lihat transformasi dia kepada isim fa'il, maf'ul dan masdar ni mengikut pola perkataan formula ni. Jadi kalau kita ada perkataan-perkataan lain, bolehlah masukkan mengikut sama ada nak ikut perkataan formula atau perkataan acuan. Sebab dalam buku saya sifir jilid 2 saya masukkan semua transformasi dalam sifir tu bagi perkataan-perkataan acuan ya. Jadi kalau kita lihat dengan transformasi fi'il dan juga kepada isim, kita tengok memang sistem yang sangat konsisten sebenarnya ya. So saya memang salute lah ahli linguis bahasa Arab ni yang dengan izin Allah ya dapat menyediakan, dapat menyusun sistem transformasi kata kerja dan juga kepada isim yang begitu konsisten, yang begitu rapi dan teliti ya, yang memang mathematical base. So memang hebat. Sekarang kita beralih pula kepada isim mim. Isim mim ni adalah yang dimulai dengan huruf mim lah ya. So kalau kita tengok dia adalah untuk kepada alat atau pekerjaan. So polanya adalah mif'alun, mif'alatun, mif'alun. So kita tengok contoh perkataan. So dia lah seperti misbahu, lampu, mikyalu, sukatan, mafatihu, anak kunci. Lepas tu mu'allimun, pengajar. Ni dah pekerjaan lah. Mu'azzinun, kita tengok mu'azzin kan, Bilal. Mizanun, timbangan. Mizan kan, kita selalu cakap ni juga ni. Ni kita tengok contoh ayat Quran. Wallahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkati tim fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun
durriyu. So Allah yang menerangi langit dan bumi, dengan atau nur hidayah petunjuk. Allah adalah sebagai sebuah mishkat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca. Geluk kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Cantik ayat ni kan? Lagi satu contoh saya. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Satu kita tengok sini, fazakir innama anta muzakkir. So lasta alaihim bimusaitir. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya kamu Muhammad hanyalah pemberi ingatan. Kamu bukanlah atas mereka orang yang berkuasa. Ni pekerjaan lah ni ya. Ni alat-alat. Sekarang kita beralih pula kepada isim makan. Serupa juga, dia start daripada mim juga ya. Dia punya itu maf'ilun. Kalau kita tengok ni masjidun, tempat semayang, marji'un, tempat kembali, ni matli'un, tempat terbit, ma'zilun, tempat yang terpisah. Contoh perkataan masjidin ya. Kita tengok ya bani adama huzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang, dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Satu lagi contoh, ilallahi marji'ukum, kepada Allah tempat kembali kamu semua. Wa nada Nuhu ibnatahu wa kana fi ma'zilin. Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. So ni semua menunjukkan isim makan ya. Dan kita lihat pula isim zaman. Isim zaman ni pun kita tengok dia pun bermulai dengan mim, maf'alun dia punya pola dia. So contoh dia kita tengok untuk masjadun waktu sujud, maghribun waktu senja, and then matla'un tempat waktu terbit. Contoh ayat Quran ni kita tengok salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah ia malam sehingga ke waktu fajar, terbit fajar. Tengok lagi satu ayat, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini pun menunjukkan waktu dan berkatalah Nabi Nuh, naiklah kamu ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah pada saat bergerak lajunya dan pada saat berhentinya. Ini kita tengok ni, wa inka nazu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga waktu lapang. Sekarang kita seperti biasa telah sampai kepada ayat praktikal kita. Sila cari perkataan isim fa'il, maf'ul dan masdar dalam surah Al-Ghashiyah ni ya. Itu pun memang kita dah banyak ambil surah Al-Ghashiyah, jadi kita dah kenal apa dia isim isim nakirah, isim makrifah ya. Isim jamak, semua-semua tu. So tapi saya dah cakap juga isim-isim tu boleh juga menjadi isim fa'il dan maf'ul. Jadi cuba cari dalam ayat ni. Banyak sebenarnya dalam ayat ni. Tu yang merah tu adalah isim fa'il sebagai tengok al-ghashiyah. Ada alif ghashiyah dan hasyiah, amilah, nasibah, hamiyah, dan naimah, radiyah, aliyah, laghiyah, jariyah. Ni lepas tu kita ada juga muzakkirun ni, daripada zakkara kan, dia 4 huruf sebab dia mula dengan mim ni. Lepas tu kita tengok lagi mengenai maf'ul, mawdu'ah, masfufah, mabsusah. Ini marfu'ah. Lepas tu kita ada juga isim masdar, ta'amun, ju'in, iyabah. Ya. Ini perbenaraan kata kita dalam sesi ni. Banyak juga kan? Sambung dengan sebelah lagi satu ya. Kita
Kita telah sampai ke penghujung perkongsian sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih. Wallahu a'lam.